Sudah tak cantik dibuang. Kita tak nak selamatkan. Dapat rawatan yang terbaik dulu. Saya membantu saya untuk sampai ke tahap ini. Kucing antara haiwan peliharaan yang comel dan disayangi, tidak kira apa jenis atau bakanya. Namun tidak dinafikan ada segelintir individu yang tidak ada perasaan, yang sanggup mendera, menganiaya, malah membunuh haiwan kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di media massa mahupun di media cetak, ada sahaja kisah penderaan kucing juga anjing menjadi mangsa kepada manusia yang tiada rasa kasih sayang sesama makhluk di bumi yang fana ini. Sungguh pun terdapat Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang boleh menghukum individu yang melakukan perbuatan tidak bermoral itu, tetapi penderaan dan penganiayaan tetap berleluasa. Klang, Selangor. Di sini tertubuhnya Solu Shelter, lokasi yang menempatkan kucing yang sakit, terbiar, teraniaya oleh insan bernama Siti Khadijah Arbar. Berasal dari negeri Sabah di bawah Bayu, dia telah menetap di Klang lebih 10 tahun. Ibu kepada seorang putera, Khadijah, 29 tahun, mesra disapa Mami J di kalangan sukarelawan dan rakan taulan. Kehilangan 6 ekor kucing kesayangan pencetus kepada dia untuk terus serius dengan penjagaan kucing. Dia merasakan dirinya perlu bertanggungjawab menyelamatkan kucing-kucing terbiar, berpenyakit dan dibuang. Dekat gigi awak lah sayang. Oh dah. Penat dah. Ni pertengahan ni bulan 7. Saya bagi tahu kat public bulan 7 tahun 2014. Tapi saya dah mula sebelum tu lagi. Lepas tu bila dah jadi solo shelter ni saya ambil inisiatif sendiri. Saya punya shelter ni registered. Saya nak buat in the right way, jalan yang betul. So saya pergi daftar ROS. Lepas tu saya buat pertubuhan sendirilah. Mendapat sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga dan sahabat handai, J mempunyai konsep tersendiri dalam penjagaan kucing yang diselamatkan. 10 sukarelawan tetap yang sentiasa bergilir-gilir membantu J di Solu Shelter sama ada menemankan ke klinik, membeli makanan kucing mahupun membersihkan tempat kediaman kucing. Konsep saya nak selesaikan kucing saya kena selesaikan saya punya pembantu dulu. Sebab dia yang bantu saya. Selain daripada tu, kalau macam orang datang kan, orang mesti nak bukannya orang nak terjah kucing kan. Dia mesti nak duduk, nak tengok-tengok dulu. Dah tengok-tengok baru pegang macam tu. Satu saya macam approach kanak-kanak lah untuk datang. Dulu shelter saya memang saya bawa. That's why ada banyak buku kanak-kanak dekat belakang. Buku cerita kanak-kanak, kucing, jenis kucing semua. Dulu memang saya bagi masuk budak. Tapi sebab PKP kan, sebelum PKP pun memang adalah yang bawa anak diorang, ada yang daripada Sweden memang cari shelter yang mesra kanak-kanak. Dia datang sini bawa anak-anak diorang main dengan kucing macam tu. Saya memang approach kanak-kanak untuk datang sebab nak suka haiwan ni kena dari kecil. J tidak menafikan kesedaran masyarakat di Malaysia masih kurang dalam perihal memperjuangkan nasib haiwan terbiar ketika dia mula menguruskan rumah pelindungan Solu Shelter. Kini dia dapat melihat dan merasa lega serta gembira dengan peningkatan kesedaran
keprihatinan dan sikap peduli atas nasib makhluk Allah ini. Dr. Siti Zurida Yusof, lulusan Universiti Putra Malaysia, telah lebih 10 tahun menjadi doktor haiwan. Sejak 7 tahun lalu, dia membuka kliniknya sendiri yang terletak di Pelabuhan Kelang. Pertemuan pertama mereka pada tahun 2016, tatkala seekor daripada kucing jalanan yang dijumpai J mengalami kecederaan mata dan perlu dilakukan pembedahan. J ke beberapa klinik haiwan dan dimaklumkan kos pembedahan agak tinggi. Tiada istilah putus asa dalam kamus hidup J. Tatkala diberitahu terdapat sebuah klinik haiwan di Pelabuhan Kelang, dia terus membawa anak kucing yang dalam kesakitan itu berjumpa Dr. Siti. Melihatkan keikhlasan hati nurani J membantu kucing jalanan, Dr. Siti menawarkan harga yang rendah kerana Dr. Siti sentiasa menyokong insan-insan berhati emas yang menyantuni haiwan terbiar dan teraniaya. Siti Khadijah ni ialah merupakan klien tetap kita. Biasanya dia akan rescue banyak kucing yang teruk-teruk datang kat sini, yang perlukan surgery, kan? Yang perlukan perubatan yang intensif, perlu diwardedkan, biasanya kita akan tolong. Dari segi harga tu kita memang banyak bantu dia lah. Lepas tu kucing yang mana dah sihat, biasanya kita akan bantu juga dari segi vaksin dia. Kita akan kurangkan sikit bebanan kos untuk vaksin tu. Macam itulah dari segi. Lepas tu follow up tentang rekod kesihatan pun kita akan bantu juga. Walaupun tak ada dana lagi, kucing tu dah dapatkan rawatan segeralah. Maksudnya boleh menyelamatkan cepat. Tak delay lah kan. Kalau setengah orang, dia macam nak dapat dana dulu, baru dia bawa kucing pergi ni kan. Tapi Siti Khadijah ni itulah sifat dia. Dia apa-apa dia nak kucing tu dapat rawatan yang terbaik dulu. Dr. Siti mengagumi usaha yang dilakukan J. Tidak kira kucing mahupun anjing, jika haiwan yang dijumpai perlukan rawatan, sama ada dia sendiri mahupun sukarelawan di bawah NGO-nya, mereka akan segera mendapatkan rawatan untuk haiwan terbabit. Saya memang selamatkan anjing, tapi saya batas saya jaga. Walaupun saya selamatkan anjing, saya cuba untuk tidak sentuh. Kita ada tim, kita akan panggil lah yang mana yang boleh sentuh. Macam kita ada tim, kita ada Chinese, Indian, mana yang boleh sentuh. Kita akan panggil dia orang lah. Jom. Okey. Oh, tak boleh pegang. Bandaraya Kuala Lumpur. Tatkala senja melabuhkan tirai malam, lazimnya J mendapat panggilan telefon atau mesej daripada sukarelawan yang telah melakukan tinjauan kedudukan kucing jalanan mahupun yang sakit beberapa hari sebelum misi menyelamat dilakukan. Selesai perbincangan dan perancangan yang perlu dibuat, maka mereka perlu bergerak secara berkumpulan. Lokasi kali ini, Lembah Pantai Kuala Lumpur. Murni Yusof telah mengenali J lebih 5 tahun. Dia suka cara perjuangan J membantu kucing jalanan dan sering mengikuti misi menyelamat di ibu kota sama ada bersama anak, suami dan jiran tetangganya. Memang bersyukur sangat-sangat dapat jumpa J ni sebabkan
rasanya haiwan tu nanti terpelihara. And then saya sendiri pun rasa macam lega sangat, ada tempat penempatan diorang yang selesa, ada tempat tinggal diorang, makan minum berjaga apa semua kan. Jadi kan setiap hari tu saya rasa kalau saya dah selamatkan tu, saya rasa memang selega-leganya lah orang katakan. Tapi memang bersyukur sangatlah kalau boleh nak ada kawasan macam ni, ada orang yang berada tu, yang ada kemampuan tu, tolonglah hulurkan sumbangan dekat yang tempat-tempat macam ni kan. Bagi J, Muni dan rakan sukarelawannya, dalam misi mencari dan menyelamat kucing, mereka perlu berhati-hati, terutama membabitkan di kawasan rumah sampah. Sukar diramal kedudukan, terutama anak-anak kucing yang bersembunyi di sebalik kotak, permaidani dan celah longgokan sampah sarap. Kucing yang diselamatkan lazimnya liar dan garang. J serta rakan sukarelawan perlu berhati-hati, berkemungkinan digigit atau dicakar haiwan yang rasa dirinya terancam. Bagi J, tiada masa ditetapkan untuk misi menyelamat. Andai di tengah malam mendapat panggilan atau maklumat, dia sendiri ke lokasi mencari dan membawa balik ke rumah perlindungan kucingnya. Ini kawan ni. Kalau daripada segi rescue tu, kami solo shelter tak kisah pun pukul berapa kami boleh datang untuk selamatkan kucing-kucing jalanan tu. Pada kami, kalau tak kisahlah dia dekat mana, dekat tempat sampah ke, dekat dalam longkang ke, sebab dulu kakak ipar saya pernah masuk dalam longkang untuk cari kucing tu, pernah panjat pagar, semua benda pernah buatlah. Tak kisah apa-apa, yang penting kucing tu selamat dan ada tempat untuk dia tinggal. Saya rasa kakak ipar saya ni hebatlah sebab dia hati dia tu boleh nak menyelamatkan kucing. Setengah orang kalau kucing tu buruk ke apa, kita tak nak selamatkan. Kan orang kan suka kucing yang gebu-gebu, yang lawa-lawa je kan. Dia tak suka. Tapi dia sanggup untuk masuk dalam longkang, untuk panjat pagar. Semua benda dia sanggup buatlah untuk selamatkan kucing jalanan ni. J bersyukur mempunyai sukarelawan, pencinta haiwan serta pengikut atau followers di media sosial yang sering membantu menyumbangkan baik dari segi makanan, barangan keperluan kucing, sokongan mahupun keuangan. Bukan sahaja di kalangan masyarakat prihatin di Malaysia, ada juga peminat kucing yang berada di Australia, Brunei, Singapura sentiasa menyokong kerja Muni J dan turut memberi sumbangan untuk rawatan kucing yang diselamatkan. Menjaga kucing ini bukan suka tau. Solu Shelter telah menyelamatkan lebih 1,000 ekor kucing sejak penubuhannya pada 2014. Ketika ini, terdapat lebih 120 ekor dalam jagaan serta proses pemulihan mahupun yang menunggu dijadikan anak angkat oleh peminat kucing. Bukan sahaja misi menyelamat di kawasan Lembah Kelang, malah ada juga kucing yang diselamatkan rangkaian sukarelawan J dari Pantai Timur.
tengok mana yang saya boleh pergi. Macam contohlah saya, masa tu saya dekat Subang. Okey, boleh, kes tu dekat Subang, saya boleh selamatkan. Dekat Subang. Dia area KL lah, area KL Selangor. KL Selangor. Sebab pernah, saya dah sampai Kelantan dah sebenarnya, tapi bukan kawasan saya. Tim saya yang akan ambil dan akan bawa ke KL. Akan bawa ke Selangor lah. Saya yang akan rawat lepas tu. Kalau yang cacat, yes. Kalau yang cacat macam, tapi mostly macam kucing saya yang cacat, yang macam paralyzed, memang dia pakai diapers, tapi malam tak, saya akan masukkan dalam sangkar. Kita akan buka bagi dia free. Saya jaga macam mana yang saya mampulah. Tak adalah macam 24 jam saya kena pantau kan. Tapi mana yang saya nampak yang perlu dibuat, tu saya buat. Tak ada macam saya nak overdo. Hartini Bakhtiar telah lebih 7 tahun membantu J menjaga kebajikan dan kesihatan kucing di Solu Shelter. Lebih 300 ekor kucing yang dijangkiti pelbagai jangkitan dan penyakit seperti parvovirus dan feline infectious peritonitis FIP telah berjaya dibantu J dan Hartini. Kucing yang mempunyai virus diasingkan di dalam sangkar ditempatkan di bilik belakang. Lazimnya, kucing yang telah dimandulkan mempunyai tanda di telinga untuk mudah dikenal pasti. Bagi Tini, jangan menyayangi kucing ketika haiwan itu cantik dan gebu sahaja. Kalau tak nak jaga betul-betul, tak payahlah ambil kucing. Cantiknya saja nak, tapi sudah tak cantik dibuang. Macam tengok kucing kadang yang bulu cantik itu dia penuh kurap, lepas tu dibuang macam tu kan. Macam itu hari saya terjumpa tu dengan saya punya laki kan, pergi keluar makan, terjumpa dalam goni ikat dekat Bukit Kuda, dekat kedai rokok lah, tempat sampah. Itu dia goni tu macam bergerak-gerak lah, kita pun takut ular kan. So pegang tu bunyi miong. Lepas tu kita angkat balik sini. Saya angkat balik, lepas tu saya bagi tahu Ji lah. Saya menjaga kucing ni, saya kalau boleh lah, saya dalam hati kan. Sebab menjaga kucing ini bukan suka tau. Pelajaran bagi hidup saya pun semakin tua. Saya pun nak kumpul pahala. Bukan cakap baik lah, pahala banyak, tak cakap banyak lah. Sekurangnya dalam hati ini berbuat baik lah dengan binatang, tak pilih kasih. Saban hari, J berada di Solu Shelter di sebelah pagi untuk memastikan kesihatan anak-anak jagaannya. Setiap kucing disimpan datanya untuk memastikan rawatan susulan yang perlu dilakukan atau perlu dibawa ke klinik untuk suntikan berkala. Bagi penggemar kucing, J mengalu-alukan untuk mereka ke Solu Shelter, memilih dan mengambil kucing yang mereka ingin jadikan haiwan peliharaan. Terpulang sama ada yang telah sihat sepenuhnya atau yang dalam proses pemulihan. Lazimnya, J tidak menyimpan kucing yang diselamatkan lama di rumah perlindungan ini dan tidak mengena sebarang bayaran. Mana yang orang nak adopt dari saya, boleh, tak ada masalah. Saya tak kenakan apa-apa bayaran, tapi dengan syarat kena jaga elok. Macam mana saya jagalah. Misal kata contohnya saya rescue kucing yang kurap dari luar. Bila masuk dalam shelter, masih kurap lagi ni, tapi orang kata tak apa mami, saya boleh tolong jaga. Saya boleh tolong mami rawat. Kalau dia nak ambil, yes, saya akan bagi. Saya tak akan simpan kucing lama kat shelter sebab tujuan saya buka shelter adalah untuk transit saja, untuk bantu mana yang boleh. Kiranya kalau ada orang lain nak bantu, saya akan bagilah bantu. Dia transit saja. Saya bukan macam ada tempat lain mungkin dia ambil kucing, simpan sampai dah lama-lama sampai bertahun tak. Tempat saya mana yang boleh keluar. Cari dah dapat family, pergi. J tidak menafikan ramai di kalangan penyelamat haiwan jalanan adalah wanita.
Malah, kebanyakan doktor haiwan juga adalah wanita. Baginya, apa yang dibuat adalah kerana sayangnya kepada haiwan yang tidak berdosa dan teraniaya itu. Bila dilabelkan dia mempunyai hati emas, ini jawabnya. Bila kita dah kena label benda yang baik, of course lah, alhamdulillah, bersyukur, masya-Allah. Segala puji bagi Allah semua kan. Tapi macam nak cakap, macam terharu pula. Saya buat mana yang saya mampu. Bila cakap hati emas ni, tim saya lah. Tim saya lah semua hati mereka lah yang emas, yang membantu saya untuk sampai ke tahap ini. Bagi J, setiap apa pekerjaan yang dilakukan perlu ikhlas. Jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, maka tidak akan rasa terbeban atau tertekan. Biarpun ada juga mendapat cemuhan beberapa pihak yang kurang senang dengan apa yang dilakukan. Bagi Siti Khadijah Arbar atau Mami J, jika dibuat sebab inginkan nama atau keuntungan, sampai satu masa akan rasa tidak mampu hadapi cabarannya. Kerja kebajikan perlu dilakukan dengan hati yang ikhlas. Hati emas.